Hai, Assalamualaikum. Bersu kembali. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anak-anak di luar sana dan rakan guru sihat walafiat kesemuanya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersu lagi. Kalau sebelum ini, mungkin Abadin dah buat video secara lisan berkaitan dengan perenggan pendahuluan karangan dan juga perenggan isi. Jadi, pada kali ini, Abadin nak kongsikan tentang perenggan penutup pula. Ingat, kalau perenggan pendahuluan, Abadin gunakan formula MISOP. Okey, masa, isu, sebab, oleh itu persoalannya. MISOP, kita makan MISOP. Kemudian bila makan tu pedas kan? Jadi perenggan isi, iaitu I have 2 cup. Saya ada 2 cawan. Dan makan MISOP pedas, minum air 2 cawan. Pada kali ini, Abadin nak bawa pula perenggan penutup. Dan makan MISOP pedas, minum air 2 cawan. Kenyang. Formula penutup Abah iaitu Sahaseu. Ada 4 ayat. Sahaseu. Saranan, harapan, seruan dan juga ungkapan bahasa ubi. Perenggan penutup ni bermaksud adalah kesimpulan ataupun rumusan daripada idea karangan kita yang kita bina, idea menyeluruh. Jadi dalam perenggan penutup setidak-tidaknya ada 2 perkara, iaitu saranan ataupun cadangan dan juga harapan. Jadi bagaimana kita nak membina perenggan penutup yang mudah? Jadi ayuh Abadin kongsikan formula Abadin iaitu Sahaseu. Perenggan penutup ni wajib. Kalau kita siap bagaimana menarik penkarangan kita, tetapi kita tidak sempat membina perenggan penutup, maka kesannya atau implikasinya sudah pasti markah karangan kita tidak dapat peroleh yang baik. Jadi apa dia Sahaseu? Saranan. Maksudnya kita mulakan perenggan penutup kita dengan saranan ataupun cadangan. Misal kata kita gunakan ayat yang biasa, iaitu kesimpulannya. Selepas kesimpulannya, siapa? Contohnya kita kata kesimpulannya, masyarakat haruslah berganding bahu dalam memastikan semangat kejiranan ini dapat dipupuk dalam kalangan generasi yang berbilang bangsa di negara yang tercinta. Itu contoh ayat saranan, iaitu siapa, masyarakat perlu buat apa. Kemudian ayat yang kedua, ayat harapan. Harapan di sini maksudnya kita perlu memberikan harapan kita kepada isu yang kita tulis dan semoga pembaca dapat memberikan sesuatu peranan dan tanggungjawab mereka. Jadi harapan yang biasa kita buat mungkinlah tentang tanggungjawab dan kerjasama dan sebagainya. Kata kunci yang mudah kita nak ingat. Jadi dalam ayat harapan ini perlu ada kata hubung supaya atau agar. Jadi bila kita buat ayat, contoh kita buat kerjasama dan komitmen semua pihak amat dituntut dalam memelihara semangat kejiranan di negara ini supaya negara dapat membentuk sebuah negara yang aman dan makmur sekaligus dapat mencapai ekonomi yang lebih cemerlang. Itu misalnya contoh ayat yang mudah untuk pelajar mudah faham. Iaitu kita mulakan ayat dengan kerjasama dan komitmen, tanggungjawab dan peranan. Kemudian kita buatkan sesuatu yang positif. Ayat yang ketiga iaitu ayat ayat ketiga iaitu ayat seruan. Seruan ni maksud kita nak ajak orang buat baik. Saya selalu melatih pelajar supaya bila buat ayat dalam penutup, kita mestilah melatih pelajar kita untuk menggalakkan pembaca supaya ke arah kebaikan. Jadi kita seru pembaca itu untuk membuat sesuatu yang baik. Misal kata, justru marilah bersama-sama kita berganding bahu dalam memupuk semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat dan juga generasi muda hari ini ke arah mencapai hasrat yang murni bagi melahirkan sebuah negara yang harmoni. Wah, ada bunyi ayat yang berirama tu. Ni. Okey, jadi itu contoh ayat seruan. Kita ajak orang ke arah kebaikan. Kemudian ayat keempat iaitu ayat ubi, ungkapan bahasa indah. Seperti dalam perenggan lain, ubi yang biasa Abah Center tu ada 6 kan. Contohnya peribahasa, kemudian kita boleh letak pendapat tokoh, maksud Al-Quran dan sebagainya. 6 perkara yang Abah dah sebut dalam perenggan isi sebelum ini. Jadi mungkin ayat ubi ini kita boleh kaitkan dengan ayat ketiga tadi ataupun ayat kedua, kerjasama dan sebagainya. Jadi bila kita masukkan ayat ubi, ingat jangan terus masuk peribahasa begitu. Kita buat ayat terlebih dahulu. Misal kata, semangat kerjasama yang dipupuk oleh dalam kalangan masyarakat bagi ke arah negara maju ataupun negara harmoni ini dapat ibaratkan seperti ke bukit sama didaki,
kelurah sama dituruni. Barulah kita masuk ubi yang sesuai. Jadi anak-anak di luar sana ingat, dalam perenggan penutup anda, paling minimum ada 4 ayat. Ya, iaitu saranan ataupun cadangan, harapan, seruan dan juga ungkapan bahasa ubi. Jadi terpulanglah kepada anda nak guna kaedah apa sekalipun, yang penting penutup anda menggambarkan rumusan idea keseluruhan berdasarkan tajuk atau tugasan yang anda jawab. Yang penting pastikan kita sempat buat penutup dan dapat membina karangan yang matang dan juga cemerlang. Dan semoga anda berjaya mengarang dengan terbaik, kerana markah kertas satu karangan amat penting untuk mendapatkan keputusan yang mantap. Selamat bersiaran. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan semoga bermanfaat untuk penonton di luar sana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.